Pagi. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana hadir dalam sesi perbincangan kita. Walaupun saya tahu you sibuk. You sebagai KB banyak kerja you nak buat dalam memantau cikgu-cikgu ni. So thank you very much lah Man. Saya mau tak mau saya terpaksa panggil saya punya KB ni untuk menerangkan, okey, macam mana kita nak menghadapi keadaan yang tidak menentu sekarang ni. Man tahu kan, PKP. Bila PKP, murid tak dapat hadir ke sekolah, kita tak dapat bersemuka dengan murid-murid. Kita bergantung kepada PDPR. Dengan cikgu-cikgu pun kita tak dapat jumpa secara bersemuka. Okay, dan saya dapat feedback daripada ibu bapa penjaga lah tentang peranan guru dalam penyampaian PDPR. So ada yang bagi komen yang positif. Ada juga ibu bapa yang kurang. Dan maknanya dia kata ada di antara cikgu kita kurang committed. Pada saya cikgu kita ni bukan kurang committed. Mungkin metodologi yang diorang gunakan tu menyebabkan murid kurang berminat. So apa yang saya nak bincang dengan Man sekarang ni, di bawah bidang sains matematik, macam mana Man boleh menggalakkan cikgu-cikgu terlibat secara aktif, menyeronokkan murid-murid dalam mengikuti PDPR. Sebab yang saya tahulah, kita tak dapat mencapai 60% kehadiran PDPR. Okay? Saya telah pun dimaklumkan oleh Tuan Pengetua tempoh hari yang lepas tentang kerisauan beliau lah tentang kehadiran murid-murid. So macam mana cikgu boleh memainkan peranan dalam meningkatkan, macam mana pendapat Man dalam ni? Saya punya ni pendapat untuk kongsi dengan Man, tapi sebelum tu saya nak tanya dari Man sendirilah, macam mana menggalakkan guru untuk mengaktifkan kehadiran murid-murid dalam PDPR. Okey, macam ni kita kata dari segi guru semuanya okey. Dia akan buat Google Meet. Masalah budak ada setengah tu budak tu dia tak ada capaian internet di rumah. So kadang-kadang telefon pun tak ada. Dia hanya menggunakan dia punya phone mak ayah saja. So itu masalahnya. So kadang-kadang saya sendiri pun bila saya buat Google Meet, tak ada respon dari budak. Yang ada hanya 2-3 orang saja. So itu masalahnya. Okey, maknanya dalam pengendalian ini Google Classroom. Okey, ini pengendalian dalam GC mana mungkin fundamental punya masalah. Tak ada peranti tu, bukan sekolah kita sajalah Mana. Dengan satu Malaysia menghadapi masalah tu, terutamanya di Pantai Timur, di Malaysia Timur lagi parah. Walau bagaimanapun Man, masalah tu kita bukan di bawah bidang kuasa kita. Ketiadaan peranti, ketidakmampuan ibu bapa untuk mewujudkan kemudahan yang sepatutnya sedia ada tu bukan di bawah maknanya di bawah pegangan kita. Itu di luar. Tapi bagi saya lah Man, saya rasa Man pun akan setuju. Macam mana kita boleh menggalakkan cikgu-cikgu kita ni untuk mengaktifkan. Antaranya cikgu kita ni dia kena betulkan mindset Man. Dia kena betulkan mindset. Sebab ini keadaan yang luar biasa. Bukan kebiasaan. Kalau sebelum ni PDPC, okey, budak bersemuka dengan cikgu, cikgu boleh buat macam-macam kaedah pengajaran yang menyeronokkan. Sekarang semuanya sudah berubah Man. So cikgu pun kena tukar mindset Man. Okey, maknanya kalau dalam menarik minat ni, bila budak dah seronok dengan cikgu ni Man, rasa budak akan cari jalan untuk mendapatkan peranti yang sesuai. Sebab sekarang ni paling murah pun dalam 200 lebih pun dah ada peranti. Kan? Cuma sekarang ni bagi kita, apa yang ada dalam kita punya pegangan tu kita kena check dulu. Cikgu kena ubah mindset. Maknanya cikgu tak boleh buat seperti biasa. Dia kena buat luar biasa untuk menarik minat murid-murid lah. Bila budak dah cukup syok dengan cikgu tu, dia dah cukup seronok dengan kaedah pengajaran cikgu tu, saya rasa dia akan cari jalan jugalah untuk ni. So macam mana kita boleh jadikan cikgu kita ni supaya lebih kreatif? Saya rasa macam ni. Saya ada jumpa seorang cikgu daripada sekolah rumah saya. Dia buat Google Meet. Semuanya dia rekod dia punya Google Meet. So budak-budak yang
bangun lewat ke apa kan, Okey. dia akan tengok benda tu waktu malam. Oh. So benda tu boleh diambil daripada YouTube. So semua budak akan tengok lah. Right. Kalau kita nak guna kita punya platform yang sedia ada untuk, contohnya 8:30 matematik, mungkin budak belum bangun tidur lagi. Betul. Itulah. Mungkin peranti pun tak ada Kadang tak ada tangan, mungkin ah. mak pakai satu saja. Right. So kita kena rekod. So malam kita masukkan dalam YouTube. So malam budak tengok. Right. Itulah. Ini yang peranan cikgu cikgu kena jadi sebagai facilitator. Ya. Okey, benda tak ada dalam pegangan cikgu. Benda ni mungkin TV pendidikan. Kebetulan sekarang KPM dah datang dengan TV pendidikan menggunakan NTV7 dan sebagainya. Cikgu jadi facilitator. Maknanya sebelum benda ni sampai kepada budak, cikgu kena ikuti. Baik YouTube, baik TV pendidikan. Sebab murid tu macam Yaman katalah, mungkin pada masa tu budak tak ada peranti nak ni, tapi cikgu go through dulu, lepas tu cikgu jadi facilitator. Mungkin petang ke, malam ke, cikgu boleh. Baguslah tu. Bagus. Dan satu lagi Man, saya rasa dalam keadaan sekarang ni cikgu kita lah kena wujudkan satu hubungan yang akrab dengan ibu bapa penjaga man. Sebab saya khawatir ada ibu bapa yang committed, tapi maklumat tak sampai pada ibu bapa. Mungkin murid-murid sendiri tak bagi tahu sebab dia dapat jadual dan sebagainya, dia tak maklum pada penjaga dengan ibu bapa. So why not cikgu-cikgu kita ni berhubung, cuba wujudkan satu networking atau komunikasi dengan ibu bapa untuk mengetahui keadaan sebenar. Kenapa anak-anak mereka tidak mengikuti PDPR dan sebagainya. Ini melibatkan guru mata pelajaran dengan guru tingkatan. Guru mata pelajaran kena kolaborasi dengan guru tingkatan untuk menghubungi murid-murid yang kerap tidak hadir dalam kelas PDPR ni. Networking. Saya rasa kita kena galakkan cikgu-cikgu lah. Dan saya juga akan minta guru bimbingan kaunseling Puan Aziza dengan Puan Muhila, bila guru tingkatan dengan guru mata pelajaran bagi feedback bilangan murid kelas yang tidak hadir dan sebagainya, kita wujudkan kelompok siapa yang jarang hadir, siapa yang kadang-kadang hadir. So kita lebih berkumpulan yang lebih besar, yang makro, yang mikro 1 hari 2 hari tu memang tak dapat dielakkan lah, sebab kita pun cikgu kadang-kadang sakit dan sebagainya. Ini kan murid kan. So kelompok yang besar tu yang tidak hadir, tidak mengikuti, itu kita kena kenal pasti. Tapi guru bimbingan kaunseling kalau nak kenal pasti, dia kena tahu feedback daripada guru tingkatan atau guru mata pelajaran. Dan kita minta guru bimbingan kaunseling berhubung terus dengan ibu bapa penjaga untuk mengetahui apa masalah sebenarnya. Ada yang kita boleh atasi. Macam yang Man cerita tadi kan, TV pendidikan, YouTube dan sebagainya, cikgu jadi facilitator. Walaupun PDPR kita dapat ikut, dan saya tak bolehlah minta cikgu kita malam-malam ni buat PDPR, betul. Tapi sekurang-kurangnya dia liaison dengan ibu bapa, minta sekurang-kurangnya bagi guidance tentang siaran dalam YouTube, siaran dalam ni, untuk sekurang-kurangnya meletakkan mereka dalam hala tuju ke arah pencapaian akademik. Dan satu lagi lah, saya minta cikgu ni bersedia untuk menerima teguran lah, cikgu-cikgu kita lah. Even saya pun, mungkin saya kena terima teguran juga. Kalau kita tak boleh harapkan ibu bapa ni selalunya bagi teguran yang positif. Ada kala dia teguran tu negatif. Kita kena ambil secara terbuka. Sebab ada cikgu yang mengadu pada saya, ibu bapa dia marah lah, kenapa ganggu anak dia dan sebagainya. Kita ni pendidik. So bila pendidik ni, kita kena fikir secara profesional. Teguran ni tak semestinya semua tu pujian. Kadang-kadang kritikan yang panas dan sebagainya. So kita kena sediakan cikgu ke arah situlah. Terima analisis apa dia punya teguran tu. Tapi tak semestinya 100% ibu bapa betul. Tak semestinya. Ada kalanya cikgu niat kita ni baik, tapi mungkin cara saluran tu sampai kepada ibu bapa ni mungkin telah diubah sesuai oleh murid-murid. Dia kata cikgu marah lah, cikgu kutuk dia lah dan sebagainya. Cikgu naikkan nama dia dalam Google Classroom punya group dan sebagainya. Mungkin benda tu salah faham. Jadi saya minta cikgu-cikgu ni bila terima teguran, nasihat, kritikan, ambil secara positif dan cuba jawab secara profesional. Kalau tak dapat selesai, dan datanglah kita sebagai middle leaders team, senior leaders team, itu peranan kita.
sebelumnya kita ni man kumpulan 360 leaders. Okay, so kita cuba selesai. Kalau tak ada, then baru kita bawa kepada kita punya pengetua lah untuk terima pandangan dia. Macam mana kita nak atasi masalah teguran. Saya ada cikgu dah terima teguran ni. Ibu bapa dalam media sosial ni, dia dah bagi tahu, cikgu ni malas. Walau cikgu bukan malas, mungkin anak dia sendiri ni. Tapi kita tak boleh lah kata anak you bodoh, anak you malas. No, itu benda tak boleh sebut. Mana? Nanti kita minta lah. So saya tahu ada cikgu yang sudah stres. Ya, betul. Saya tahu, kan? Okey, Man. Satu lagi, macam yang tadi saya katalah, cikgu kena lebih kreatif lah. Macam yang saya kata awal-awal tadi lah, cikgu dalam PDPR ni, cikgu kena kreatif. Cikgu kena wujudkan satu media penyampaian yang lebih sesuai. Sekiranya let's say lah mana, macam yang tadi kata, murid tak ada peranti. Okay, kita daripada awal tahun dulu, kita dah sedia dengan modul. Okey, modul 1 dah bulan sampai bulan 3 modul 1. Lepas tu diikuti dengan modul siri kedua. Kita baru mula tadi dah PKP. Ya. Dan kita PDPR ni sampai 13 hari bulan Julai kalau tak salah saya, Man. Betul. Kemungkinan, Man, benda ni akan berlanjutan tau. Kemungkinan. So mungkin kita tak jumpa murid sampai bulan Ogos ke bulan September, kita tak tahu. Bergantung kepada keadaan pandemik COVID. So kita kena bersedia dengan modul ketiga yang lebih menarik. So bagi warning orders pada cikgu, mulai sekarang tolong prepare. Tolong prepare untuk modul siri ketiga yang lebih compact, mana. Sebab kita tak tahu, mungkin PDPR ni dilanjutkan. Kita tak naklah murid-murid sampai tak ada bahan. Dan satu lagi saya pujilah tindakan pentadbiran sekolah kita termasuk ketua-ketua bidang. Modul nombor siri 2 ni, walaupun tiba-tiba diumumkan, sebab sekolah kita ni lain sikit, mana. Kita bukan ikut takwim jabatan atau PPD. Sekolah kita hari itu pejabat kesihatan dengan MKN tutup sekolah kita lebih awal. So kita macam apa, panik lah, macam mana modul kedua ni baru kita mula edarkan, kan. Nasib baiklah cikgu-cikgu kita lebih arif. Dia dah kumpulkan modul-modul ni pondok penjaga. Okey. Di mana murid, ibu bapa datang, ambil dan jalan. Itu satu tindakan yang orang kata apa, luar biasa lah. Yang something different bila cikgu kita boleh berfikir sampai ke tahap situ. Okey, maknanya kita sudah bersedia, cuma seperti yang Man cakap tadilah, ketiadaan kemudahan peranti, internet, dan juga saya tak sangkal sikap murid-murid itu sendiri lah. Sikap murid-murid itu sendiri, bukan ramai, tapi sekelompok murid-murid itulah. Dan juga ada ibu bapa yang langsung tak kisahlah. So yang tu Man di luar kawalan kita, tapi sekurang-kurangnya sumber manusia cikgu tu di bawah kawalan kita. Dan satu lagi, Man, macam mana yang you all sebagai ketua bidang buat pemantauan terhadap guru-guru dalam pengendalian PDPR? Apa metod instrumen yang you all gunakan untuk membuat pencerapan sama ada benda ni dilaksanakan atau tidak? Okey, kalau untuk guru-guru bidang saya lah, diorang akan hantar melalui Google Classroom. So saya boleh check kat sana lah. Ada dah submit atau belum. Saya rasa bidang-bidang lain pun sama kot. Okey. Saya rasa ada pemantauan juga lah. Ada. Lepas tu ada tak cikgu-cikgu ni dihubungi untuk mana kata nak memberi maklum balas pada cikgu tentang pengendalian PDPR ni? Semua bidang kita ada sediakan dia punya Telegram dan WhatsApp. So ketua bidang akan menghubung dengan cikgu-cikgu dia melalui WhatsApp dan Telegram. Right. Itulah. Baguslah, itu sentiasa kena berada lah. Bila ada dalam kumpulan, Man, let's say saya dapat query daripada penjaga, saya boleh jawab. Bukan kata dengan data yang ada, dengan maklumat yang ada, Man, saya boleh jawab pada ibu bapa terus. Sebenarnya kelas ni dikendalikan. Cuba rujuk balik dengan tuan-tuan ni. Pada sekian hari bulan, contohnya kelas sejarah jalan. Tapi bilangan murid yang datang ni sekian. So cuba puan cek balik dengan apa, ada tak dia mengikuti. Rasa jadual semua murid dah terima, kan, Mana? Semua dah terima jadual. So itu satu daripada cara pemantauan lah. So saya haraplah kita dalam keadaan yang tidak menentu ni,
kita tak boleh menyerah. Kita kena ambil usaha-usaha dan kita kena proaktif. Dan satu lagi yang penting, kena ada flexibility. Kita tak boleh terlalu rigid. Kalau inilah isu, apa tindakan yang kita boleh fikir. Aman kan? Okay. So saya rasa you lepas ni bolehlah jumpa dengan you punya KP-KP. Okay. Maklum pada KP tentang keadaan semasa isu perbincangan, apa tindakan. Yang penting keberhasilan kita need to be there. Okay. Mana? So terima kasihlah, take care man. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you.